syarat untuk kita record dia sebagai held for sale apa dia? Asset must be available for immediate sales in present condition. Faham tak? Maksudnya aset ni dia kalau kata orang nak beli sekarang ni dah boleh jual lah. Faham tak? Dia tak ada tiba-tiba kita nak delay. Orang kata memang nak jual tapi kita tak nak jual lagi, kita nak jual katakan lagi 4 bulan. Tak boleh macam tu. Maksudnya kalau kata sekarang ni kita tengah cek buyer, katakan kalau kata aset tu orang nak beli sekarang, kita boleh jual sekarang. Maksudnya transaction tu boleh deal. Itu maksudnya dia mesti dalam kategori ni. Asset must be available for immediate sale. Tapi kalau sekadar dia ada niat je, sekadar dia kata okey lagi 4 bulan lah kita nak kita panggil apa? Lagi 4 bulan lah kita nak jual macam tu. Lagi 4 bulan sekarang kita nak recognize dia sebagai held for sale. Jawapan dia tak boleh. Sebab kalau kata sekarang, adakah sekarang ni dia nak jual? Tak boleh. Dia tak jual lagi sekarang, dia nak jual lagi 4 bulan. So sekarang tak boleh lagi. Tapi kalau kata dia kata okey kita niat kita nak jual, so kalau kata siapa-siapa nak beli, kalau kata sekarang ada orang nak beli, boleh beli lah, siap. So ini adalah dia punya karakteristik dia, immediate for sales in present condition. And then entity has the intention and ability to transfer the asset to the buyer in its present condition. Faham tak? Maksudnya satu dia ada niat, dari satu anytime dia boleh transfer benda tu. Maksudnya dia boleh serahkan aset tu kepada orang buyer anytime. Itu dia punya karakteristik yang pertama. Dan karakteristik yang kedua adalah dia mesti salah satunya dia mesti fulfill yang karakteristik ni. Sale is highly probable. Okay. Dia tak semestinya, yang pertama dia tak semestinya bawa ada niat. Dia ada niat dengan dia kata okey kalau kata ada orang nak beli, tak ada masalah, kita akan jual sekarang. Dan yang kedua, syarat yang kedua adalah dia mesti fulfill management, dia ada komitmen plan to sell. Memang management kata dia nak jual. Faham tak? Dia bila management komitmen nak jual, maksudnya dia ada intention. Kalau sekadar dia kata aku rasa je, rasa tak boleh. Kalau kata dia memang telah diputuskan oleh board of director, diputuskan oleh top level management, dia kata okey kita sekarang ni aset ni kita akan jual. Macam tu. Kita nak jual. Dia bukan rasa-rasa tau. Bukan sekadar bau cadangan. Dia memang kata nak jual. Dia ada komitmen untuk memang betul-betul jual. And then active program to locate a buyer and complete the plan to sell has been initiated. Maksudnya dia dah start cari buyer. Maksudnya dah start cari orang untuk dia nak jual. Orang yang untuk dia nak beli dia punya aset tu. And then the price is reasonable, maksudnya dah tahu dah harga berapa kita nak jual. Dia kata plan unlikely to unchange or withdraw. Maksudnya dia tak ada tiba-tiba dia macam dia sekarang ni tengah dalam proses dia nak jual dan memang dia tengah aktif dia nak cari pembeli dan dia tak ada niat pun tiba-tiba dia nak withdraw. Withdraw tu maksudnya macam tiba-tiba dia kata tak jadilah macam tu nak jual. Dia tak ada macam tu. Dia memang kata memang dia nak jual. And then syarat yang pertama dia mestilah expected to sell within 12 months. Maksudnya nak ada dalam asset held for sale ni dia tak boleh ada lama tau dalam asset held for sale. Maksudnya kalau kata kamu tengok dalam asset held for sale ni, maksudnya dia item tu akan ada sekejap je. Maksudnya within 1 year dia kena jual lah. Kalau kata within 1 year dia tak boleh jual, maksudnya dia tak boleh letak dalam kategori held for sale. Maksudnya dia kena tukar balik dalam kategori mungkin PPE ke dalam kategori lain lah. Syarat-syarat dia. So bila soalan ada tanya, katakan dia ada nanti bagilah short case study. Dia akan cerita-cerita. So dia tanya kamu, adakah contohnya is whether this plan will be considered under PPE 116 or non-current asset for sale under MFRS 5. So kamu kena express kamu punya opinion. Kalau kamu kata this asset will be recognized under MFRS 5 held for sale,
kamu kena bagi tahu kenapa kamu kata dia akan record bawah head for sale. Faham tak? First, kamu kena kata, okay. First, the characteristic to be record under MFRS 5 is apa dia punya kriteria dia ataupun dia punya classification dia. Yang pertama sekali, kamu kena katalah asset must be immediate for sales. Maksudnya ataupun kata entity has the intention lah untuk jual benda ni. And then nombor dua, kamu kena elaborate ni. Sale is highly probable with certain criteria. Maksudnya management dia memang ada intention, and then dia memang tengah cari pembeli, and then dia dah ada harga dia, and then dia tak ada pun niat nak undur diri daripada jual, and then dia memang expected to sell within 12 months. Ini dia punya syarat-syarat dia. Dia tak boleh kurang. Kalau lah katakan tiba-tiba lepas 3 bulan dia kata dia ada niat untuk dia nak withdraw, automatik kita kena tukar. Dia tak boleh ada bawah head for sale lah. Okay, kemudian tengok ni extension ni. Kau tengok, baca. Seminit, kau baca. Okay, dah baca dah. Okay, kan tadi kan dia punya syarat dia adalah bila kita transfer katakan daripada PPE, dia adalah kategori dia adalah property plant and equipment. Bila kita transfer dia daripada PPE ke MFRS 5, dia qualified untuk ada dalam tu selama 12 bulan je. Qualified. Tapi katakan selepas 12 bulan benda tu tak terjual lagi. Faham tak? Bila tak terjual lagi, okay, adakah terus dia tak boleh ada dalam tu? Tak, dia boleh ada. Dia boleh extend lagi setahun. Tapi kali ni dengan beberapa syarat. Dia ada syarat-syarat dia. Kalau unable to sell in 1 year, dia kata if the event causing the delay are beyond the control of entity. Maksudnya, kalau lah katakan dah selepas tahun tak boleh jual lagi, tapi masalah tu disebabkan oleh mungkin sebab proses dia terlalu ketat, terlalu bukan dia tak nak jual, sekarang dalam proses. Kalau kata dalam benda-benda yang tak boleh dia kawal, but then dalam masa sama entity memang still committed untuk jual, ini adalah salah satu karakteristik dia. Kita boleh extend lagi setahun. Faham tak? And then another situation yang dia terima untuk extension adalah ni. Dia memang still ada komitmen untuk jual. And then action to respond to the condition could be done only after a firm purchase. Commitment is obtained and commitment is highly probable within 1 year. Maksudnya dalam masa tahunnya, katakan within 1 year ni maksudnya sekarang ni kita dah masuk untuk tahun yang kedua. Sebab tahun yang pertama tadi tak terjual lagi kan. Bila kita nak extend lagi setahun, dia kata memang highly probable within 1 year dia dah boleh jual. Maksudnya dia perlu sikit masa lagi untuk dia nak jual. Dia qualified untuk kita nak extend dia.
And then buyer unexpectedly impose condition and timely action has been taken. Contohnya, dia dah deal lah dengan buyer. Katakan buyer adalah impose kata okay, mungkin adalah apa-apa syarat yang kadang-kadang syarat tu menyebabkan dia drag masa. Contoh ni nak beli plant tu, dia kata boleh minta, memang dia nak beli dah, memang nak beli. Cuma dia punya transaction dia kata dia panggil apa? Dia nak jual. Tapi dalam masa yang sama kita panggil Allahumma salli ala Muhammad. Dia dah nak jual. Dalam masa yang sama mungkin buyer ni dia perlukan duit untuk bayar. So mungkin buyer kata tunggu jap, dia nak clearkan beberapa aset dia and then dapat duit, dia akan bayar itu. Pak. So dia ada condition that delay kita punya agreement kita nak jual tu. Maksudnya dia delay proses untuk penjualan kita tadi. Kamu jangan, otak kamu jangan fikir yang kita nak jual ni aset held for sale ni, jangan ingat nak jual kereta. Kalau jual kereta tak pening kepala dah. Kamu tolak dekat mana-mana workshop pun boleh, tak ada masalah. Tapi ada benda-benda yang kadang aset yang besar-besar, yang mega-mega, dia memang ada certain condition that dia memang akan kita panggil senang cerita macam ni lah. Ada condition yang memang pada masa tu ataupun aset yang tertentu tu yang saya masukkan kat sini, aset tu aset yang sangat besar dan transaksi tu dia memang kebiasaannya memerlukan proses yang panjang lah biasanya. Kalau kata yang ni memang biasa akan drag lah, lama, ambil masa lama. Contohnya macam mungkin dia beli bangunan, contohnya dia beli apa-apa tower ke apa benda semua, ambil alih tower ke apa benda semua, menara ke apa-apa ke. So dia biasanya akan melibatkan masa yang sangat-sangat panjang lah. Dia akan drag lah masa sebenarnya. So ini adalah yang ni. And then ni lah dia kata there are change in circumstances. The entity took action necessary to respond to the changes. Maksudnya mungkin aset dia memang still aktif untuk dia nak jual. Sale is highly probable, dia memang nak jual, and then management pun committed. Ini lah. Okay, boleh Okay, dia ada bagi tahu kat sini. Kadang-kadang ada yang setengah orang dia licik tau. Dia licik dalam dia recognize. Sebab dia tahu kalau kita recognize dia sebagai non-current asset held for sale, profit boleh tinggi sebab dan current MFRS 5 dia tak ada depreciation. So kadang-kadang memang diorang saja pergi ubah daripada PPE kepada non-current asset held for sale. Dengan alasan aset tu tidak digunakan lagi. Faham tak? Aset tu tidak digunakan lagi, memang abandoned assets ataupun kita panggil abandoned group ataupun operation. Abandoned of asset ni kita refer kepada contoh macam contohnya satu mesin yang dia punya proses kan dia ada macam proses dia panjang katakan dia ada mesin ni and then dia akan katakan contoh masuk macam saya pernah sebut, masuk lembu keluar daging burger, contohnya tu. So kan dia ada proses dia untuk dia nak kisar daging, proses untuk dia mix daging. Dia kan melalui proses kan. So plant tu adalah plant yang dah tak digunakan. Kalau kata abandoned asset, kita tak boleh classify dia sebagai held for sale sebab dia tak ada intention pun nak jual. Apa hal tiba-tiba kita nak record dia sebagai held for sale? Kena faham So kalau kata aset ni tidak digunakan, dia tidak boleh dimasukkan bawah kategori asset held for sale. Okay, measurement. How to measure?
macam mana amount yang kita nak record tu amount yang mana? Faham tak? Contohnya tadi saya kata daripada PBE dia akan convert, dia akan tukar karakteristik dia kepada MFRS 5. Okey, harga dia yang kita nak record dalam head for sale, harga yang mana satu? Okey, ni dia bagi tahu. These assets are measured at lower of carrying amount. Carrying amount tahu kan? Oi, carrying amount tahu kan? Siapa tak tahu carrying amount ni? Siapa tak tahu? Tahu kan carrying amount ni apa dia? Tahu, sir. Carrying amount. Yang cost tolak accumulated depreciation tu. Carrying amount kadang-kadang saya sebut perkataan carrying value, sama lah maksud dia. Ataupun dulu-dulu korang belajar nama dia adalah net book value. Sama lah tu. Tapi net book value orang tak pakai dah nama tu. Orang pakai sekarang ni nama dia carrying value ataupun carrying amount. Okay. And dia akan ambil kira sama ada carrying value versus dengan fair value less cost to sell. Fair value less cost to sell tu maksudnya contoh macam ni. Katakan asset tu yang dikira cost minus accumulated depreciation, katakan cost dia 1 million tolakkan dengan accumulated depreciation katakan 300,000. So 1 juta tolak 300,000, carrying value dia 700,000. Ni contoh Okay. Yang nombor 2 ni, ni sekejap saya highlight sekejap. Di antara yang ni. Okay, fair value less cost to sell ni maksudnya harga expected yang kita nak jual aset ni berapa? Faham tak? Berapa harga agak-agak market value ataupun harga kita expect kita nak jual aset ni? Itu adalah fair value. And then dia kata less cost to sell, contohnya untuk kita nak jual aset ni dia ada kos-kos yang tertentu yang kita kena tanggung. Padahal kita kena tolak ni. Cost to sell. Kau ingat tak yang kita tengok yang hari tu, net realizable value. Selling price tolakkan dengan cost to sell. Inilah. Selling price tu fair value lah. Ingat lagi tak MFRS yang kita belajar inventory tu? Kan dia ada kira satu lagi harga net realizable value adalah selling price, harga yang dijual, tolakkan dengan harga. Katakan contoh dia kena bayar commission apa-apalah untuk yang kalau kata nak jual aset ni. Kalau kata siapa dapat jual, cost peguam untuk transfer sebab mungkin dia perlukan melalui proses mahkamah. Bukan proses mahkamah, proses legal process. So dia perlu bayar duit kepada peguam. So katakan kalau cost tu ditanggung, itu adalah kita panggil cost to sell. Faham tak ni? Faham, sir. Clear kan? Clear kan? Clear, sir. Okay. Sekarang ni kita akan ambil siapa yang paling bawah. Kalau kata carrying value lagi rendah, so kita akan ambil carrying value lah yang transfer pergi ke dia yang akan jadi value non current asset held for sale ni, MFRS 5 ni. Kalau fair value less cost to sell lagi rendah, so kita record dia pada harga less fair value less cost to sell. Faham? And then dia beritahu siap-siap, they are not depreciated. There is no depreciation. Ni maksudnya. Aset ni tidak akan dikira depreciation lah, senang cerita. Okay, boleh? Boleh, sir. Okay, kemudian dia kata reclassified as non-current asset at lower of carrying amount.
of asset before it was classified as held for sale, adjusted for depreciation and recoverable amount at the dates of reclassification. Charge impairment if recoverable amount are more than carrying value. Tak apa, yang ni kita ignore yang ni. Ini tak apa, ni pasal reclassified ya. Okay. Dekat dalam non-current asset ni, walaupun nama dia non-current asset held for sale, walaupun nama dia non-current asset held for sale, dalam statement, dalam SOFP, kita tak record dia direct bawah non-current asset tau. Ni kamu kena faham. Dia sebenarnya, kebiasaannya kamu akan jumpa ni kan, non-current asset. Kamu jumpa current asset, betul? Kamu jumpa dua benda ni je kan? Kalau ada non-current asset for sale, dia akan jadi item yang ketiga. So item dia akan jadi satu je amount dia. Ni. Faham tak? Dia tak ada duduk mana? Dia tak duduk bawah non-current asset, dia tak duduk bawah current asset. Dia akan duduk satu tempat yang berasingan. Maksudnya seolah-olah dia macam ada item yang ketiga. Yang pertama non-current asset, yang kedua current asset, dia ada ketiga. Non-current asset yang for sale. Boleh? Boleh, sir. Ini adalah ni discontinue operation. Oh, ini pasal dia bukan non-current asset for sale ni. Ini pasal discontinue operation. Contohnya mungkin dia ada, contoh macam ni tau, dalam kilang kita, kita ada buat, katakan kita ada produce macam-macam produk. Untuk buat Maggi, dia ada mesin yang lain. And then nak buat katakan Maggi, kita ada banyak Maggi. Contohnya Maggi Tom Yum, Maggi Kari, apa benda semua. Okay, katakan, dia ada segi satu mesin, mesin tu adalah untuk produce katakan mesin Maggi asam laksa contohnya tu. And then management dia decide mungkin sebabkan oleh kurang permintaan Maggi asam laksa, dia decide untuk kita discontinue operation yang tu. Faham tak? Dia mungkin ada banyak mesin, banyak yang ni lah, yang plant tu. Salah satu plant tu adalah mesin ni bukan mesin kecil tau, yang cerita ni mesin besar tu. Katakan mesin tu kita dah tak guna dah untuk kita nak produce Maggi asam laksa. Itu kita panggil ni. Asset tu maksudnya asset tu kita discontinue operation tu maksudnya. And then bila kita discontinue operation, kita akan kira lah berapa dia punya profit ataupun loss. Sama ada kita discontinue tu sama ada kita untung ataupun rugi. So kita akan ambil kira lah. Itu maksudnya discontinue operation. Tapi kita tak akan masuk detail lah yang ni. Saya cuma cerita at surface ya. Kalau dia ada pun nanti dalam ni je lah bawah after tax, after ni lah profit for the year. Profit after tax, lepas tu bawa ada continue operation punya ni, tambah ataupun tolak ni. Okay. Ada apa nak tanya? Okay. Next class hari Isnin hari Khamis. Hari Khamis kita akan buat latihan-latihan ni. Okay. So make sure korang korang print out lah. Korang print out benda-benda ni. So that nanti senang buat.